saya nak jelaskan. Sekarang bandingannya adalah antara zikir yang diajar oleh gurunya, zikrullah tadi, ingat kepada Allah, dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran seperti yang disebut zikir, antara zikir yang paling afdal. Tak nak lagi dah tu. Baik, sekarang antara dua ni, dalam kes ni, isunya sekarang bandingan, nak faham benda kita nak banding dulu ni. Pertama sekali zikir, yang ni ingat kepada Allah. Ghalibnya kalau orang yang mengaji ilmu khusus ni, zikir utama dia tu sama ada la ilaha illallah, nafi dan isbat, ataupun isbat semata-mata, yakni Allah, Allah, Allah. Itu di kalangan ahli tasawuf tak masalah. Jadi masalahnya oleh kelompok-kelompok Wahabi. Wahabi memang lain dia pakai, tak pakai belaka lah. Adalah ada orang yang nak pakai buah tu loh lah sila. Tapi nak kabarnya zikir menyebut nama Allah, isbat ni sudah saya huraikan banyak kali dengan dalil-dalilnya, Al-Quran dan hadis dan pendapat alim ulama. Dan saya tak nak sebut di sini lah, cuma nak tambah panjang sini. Cuma nak beritahu bahawa zikir ismuzat ni, menyebut nama Allah ini ada sesuatu yang diterima di kalangan ahli tasawuf, sehingga tak ada seorang pun di kalangan ahli tasawuf yang menafikan zikir ni. Tak ada seorang di kalangan ahli tasawuf. Di kalangan ahli fiqh pun ramai yang menyetujuinya. Cuma macam saya kata tadi lah, yang menolaknya tu kelompok-kelompok terutamanya hari ini boleh kita sebutlah sebagai golongan yang melabelkan atau dilabelkan sebagai Salafi Wahabi. Tu banyak kata tak boleh hari ni, kau anda lah nak pakai pendapat tu loh lah. Cuma ulama-ulama tasawuf, Al-Ghazali dan ulama yang selepas beliau, sebelum beliau, Al-Junaid dan sebagainya, menerima pengamalan, membolehkan, mengharuskan dan menganggap syar'i bahawa benda tu adalah termasuk dalam perintah syarak dan tidak berlawan dengan zikir itu, tidak berlawan dengan syarak, bahkan dianggap termasuk zikir yang syar'i. Salah seorang tokoh Ikhwan Al-Muslimin, Said Hawa, dia ada tulis di Said Hawa ni, saya sengaja sebut ni sebab dia tokoh yang kita anggap sebagai tokoh yang ada makna-makna haraki sikit lah. Said Hawa ni tokoh Ikhwan Muslimin, tapi dia tulis kitab, dia ada kecenderungan tasawuf dia, dan dia tulis beberapa kitab tasawuf, antaranya kitab Tarbiyatuna Al-Ruhiyah, dan dia ada tulis kitab lain lagi, Ghaza Al-Ubudiyah. Dalam dua-dua kitab ni dia menerima keharusan, maksudnya bolehnya berzikir menyebut nama Allah saja. Allah, Allah boleh. Ni dua orang ni Said Hawa dan kita. Bahkan Said Hawa dalam kitab Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah tu dia kata dia termasuk dalam perintah umum ayat Al-Quran. Antaranya wazkurisma rabbika ataupun ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, atau beberapa ayat lain lagi. Sehingga Said Hawa kata sesiapa yang menyangka bahawa menyebut nama Allah ni, berzikir dengan menyebut nama Allah ni tak termasuk dalam suruhan umum ayat Al-Quran tu, fahuwa mukhti, dia kata. Dia silap. Bukan saya kata, Said Hawa. Nak marah jangan marah saya lah. Marah Said Hawa. Bahawa mukhti, dia silap. Itu antara pendapat alim moden-moden ni. Lama-lama saya tak mau sebut lah. Kalau Al-Ghazali disebut dalam Ihya, disebut dalam Mizanul Amal, disebut dalam Kimia Sa'adah, dan banyak lagi karya Al-Ghazali standard dia sebut. Al-Junaid sebelum tu lagi dan Rasail dia pun sebut benda ni, dan ramai lagi tokoh-tokoh tasawuf yang lain. Sebab tu saya kata di kalangan ahli tasawuf tak ada seorang pun yang kata zikir ni tak boleh. Di kalangan ahli tasawuf, alim ulama dia tu sejak dari dulu. Baik, jadi sekarang bandingannya antara zikir, menyebut zikir ni, zikrullah ni, tak kira lah sirah mana-mana, tapi asalnya zikir, dengan membaca Al-Quran sebagai wirid. Kena ingat tu bandingan. Membaca Al-Quran sebagai wirid, bukan baca Quran untuk pengajian. Baca Quran pengajian tu waktu bukan. Sekarang bandingannya zikir dengan menyebut nama Allah atau sirah-sirah lain dengan zikir dengan berwiridkan ayat-ayat Al-Quran. Sekarang nak bandingkannya. Jadi sini Tasyani Kabar disuruh memperbanyakkan zikir yang sifatnya itu menyebut nama Allah, sama ada dengan nafi isbat ke atau seumpamanya, diutamakannya itu, dan tinggalkan, jangan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran sebagai wirid. Maksud tidak berwirid dengan wirid dalam bentuk membaca Al-Quran. Jadi sini timbul masalah. Mungkin akan ada timbul sangkaan sehingga di tasawuf ni tak tepi baca Al-Quran, padahal itu zikir yang paling afdal. Ada kawannya. Maka persoalan ni Al-Ghazali sudah jawab.
Di dalam karya Miftahul Falah, kalau tak silap, Syekh Ibn Atta tu menyebut kalam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali kata, pertama sekali pada dasarnya kita tak boleh nak buat banding dua ni. Mana yang lebih afdal antara zikir menyebut nama Allah ni atau dengar apa-apa sirah pun dengan zikir dalam bentuk membaca Al-Quran. Tak boleh buat bandingan. La tasihul mufadalah, kata Ghazali. Tak boleh kita buat bandingan. Sebab apa? Sebab dua-dua ni diperintahkan belaka. Berzikir, menyebut nama Allah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Membaca Al-Quran sebagai wirid pun itu ada perintahnya juga. Jadi dua-dua diperintahkan dan tidak dinyatakan secara jelas di situ. Maka kita tak boleh nak buat bandingan lah. Kita tak boleh kita nak banding mana lebih. Cuma sekarang dari segi dua-dua tu diperintahkan oleh syarak, maka kita tak boleh nak buat mufadalah, nak buat banding ni mana utama tak utama dari segi tu. Tapi dari segi kesan kepada orang yang melaksanakannya tu, itu kena tengok keadaan orang tu. Maka kata ulama tasawuf, bagi orang yang hatinya liar, ilmunya tak banyak, hatinya liar, tak dapat fokus, tak dapat tumpukan perhatian, jadi payah, mungkin akal dia ni anyuk, banyak anyuk, hati dia liar lagi, tak dapat nak berikan tumpuan kepada zikir, dengan mana nak ingat kepada Allah Ta'ala tu tak kuat. Maka orang seperti ini, kata ulama tasawuf, keutamaan dia pada peringkat tu menumpukan perhatian kepada zikir-zikir hok dia boleh hati-hati, hok reka-reka. Utamakan yang itu, yang boleh menghadirkan hati dia tu, berbanding dengan zikir yang dalam bentuk yang panjang-panjang yang dia tak boleh nak hati-hati. Kalau dia berwiridkan baca Al-Quran dalam keadaan seperti itu tu, mungkin dia tak boleh nak tumpukan perhatian. Adapun zikir yang pendek-pendek ni, dia boleh fokus mana dia. Maka orang peringkat awal ni, kata ulama tasawuf, keutamaan dia hak tadi tu, zikir yang boleh mengingatkan hatinya kepada Allah. Tapi bagi orang yang sudah kuat ingatan dia, orang yang ingatan hatinya terhadap Allah ni sudah teguh, sudah kuat, maka membaca Al-Quran lah menjadi wirid utama dia. Bahasa mudahnya, ulama tasawuf kata, bagi orang yang sudah sempurna dengan hati, kerohanian dia tu tumbuh molek dah, segar molek dah, maka keutamaan zikirnya adalah membaca Al-Quran. Sebab itulah bagi orang-orang yang ahli orang yang mengamalkan amalan ni, di peringkat penghujung dia tu, dia akan banyak membaca Al-Quran. Kerana pada waktu itu Al-Quran akan menjadi medan untuk dia memahami banyak perkara tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di mahidah lah, ibarat kita ke peringkat-peringkat awal ni belajar berenang dalam parit dulu. Hot speed, hot senang. Kita ni dah anyum dalam parit dulu. Main sikit lagi main dalam sungai pula. Main sikit lagi baru main dalam laut. Jadi berwiridkan Al-Quran seumpama main dalam laut tadi tu, kat luar tadi tu. Jadi kalau orang tak main, tak tahu yang anyum mana. Tapi kalau dia main dah, dia akan tahu. Bahkan dia akan dapat banyak manfaat di situ. Itu tamsilan mudahnya lah. Jadi itu persoalan ni, supaya tidak timbul sangka ahli tasawuf aja duk tinggal Al-Quran, duk utamakan bidah. Itu kena faham kedudukan. Benda ni tak boleh nak banding dari satu segi, tapi bandingan dari segi kesan kepada orang. Bagi orang yang hati tak boleh nak khusyuk molek, dia pilihlah zikir-zikir mudah-mudah, yang dia mudah ingat, dia mudah hadir hati. Bila ingatan sudah kuat, maka dia boleh beramal dengan wirid-wirid yang panjang-panjang, yang dia boleh hadir. Kerana tujuan daripada wirid ni, amalan ni, ingat hati kepada Allah. Itu tujuan dia. Tapi bagi orang yang dah ikut kaedah ni, tak ada masalah lah. Dia nak mengaji, nak baca Quran. Ni bagi yang ikut kaedah ni, jangan pula balik rumah kau baca semua Quran jadi tak baca sekarang. Jangan gitu. Saya kebun ni yang ikut kaedah yang disebut ni. Jadi yang sudah berwirid biasa hari-hari demo itu tak ada masalah lah. Itu amalan yang sudah dilazimi. Ini ikut kaedah yang disebut di sini.